Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan warga Takaful Malaysia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita rapatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya kita dapat sama-sama bertemu pada tengah hari yang berbahagia hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam, dan sememangnya ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita doakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan kita juga berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua juga diberikan kekuatan olehnya untuk menempuh ujian kehidupan. Kerana hakikat hidup di dunia ini adalah pentas untuk diuji. Tidak akan ada manusia boleh mengatakan dia beriman kecuali dia mesti diuji. Afahasibtum, Allah Ta'ala berfirman, adakah kamu kira kamu beriman sedangkan wahum la yuftanun, sedangkan kamu tidak diuji? Jadi kalau kita kata kita beriman, kita mesti diuji, dan lagi tinggi iman, lagi tinggi ujian. Nah, itu kita kena faham dengan yakinlah. Kalau kita minta pada Allah, ya Allah, aku nak syurga-Mu, ya Allah, ya Allah, aku nak kasih sayang-Mu, ya Allah, ya Allah, aku nak bahagia dekat dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata kita minta pada Allah, ya Allah, aku sedia untuk diuji sekarang. So manage our expectation, manage kita punya minda. Ujian itu adalah tanda Allah jawab doa kita. Kalau kita tidak rasa apa-apa ataupun kita stres dengan ujian, itu cara Allah bercakap dengan kita lah. Ya, Allah bercakap dengan kita dengan bahasa dia yang kita kadang-kadang tak faham. Allah bagi kita sakit supaya kita tahu dia Maha Penyembuh. Allah bagi kita miskin, Allah bagi tahu dia Maha Kaya. Itu cara dia bercakap. Allah bagi kita lonely, kesorangan, Allah kata aku dekat. Jangan bila kita sakit kita cari makhluk, bila kita miskin kita cari makhluk,
Bila kita kesunyian, kekecewaan, kita cari makhluk dulu. Kita cari Allah Ta'ala dulu. Kerana itu cara dia bercakap dengan kita supaya kita kembali bentang sezadah bermunajat pada dia. Tuan-tuan perempuan, syurga itu mahal. Semua yang mahal kita bayar. Dekat dunia ni kita bayar harga ikut nilai dia. Hari ni emas berapa ringgit 320 emas. Siapa token emas ni? Tak tahu. Data akaun ada tu, akaun public gold ke apa ke. Ya. Tapi emas jatuh sekejap gitu. 300 per gram. Oh, semua orang beli. Kawan saya tu dah leader lah, leader PG. Dia kata 15 kilo orang beli kat akaun dia. Maksudnya di bawah dia lah 15 kilo. Bukan dia lah, bawah dia, tim dia. Campur semua 2 kilo. Banyak rupanya orang macam ni duit. Itu beras mahal lah, apalah dah. Duit banyak, tapi simpan lah. Itu je. Tapi maknanya, benda berharga kita bayar. Kita tak akan boleh beli kereta BMW dengan harga Proton. Sumpah tak jumpa. Ya. Kita pergi showroom BMW, cari. Cik, mahal sangat, tayar dia 4 je. Pintu dia 4 je. Kenapa harga dia mahal, tak sama dengan harga Proton? Nak jawab apa? Sebab dia tak, saya tak jual tayar apa cik. Saya jual kereta. Tapi harganya gitulah, ada nilai dibayar ya. Ada nilai dibayar. Sama juga kalau kita makan nasi goreng. Nasi goreng kalau mamak masak RM7 je. Bawah pokok RM7 lah. Standard lah harga sekarang RM7. Boleh dapat RM6. Pandai kecek kita bagi free gitu deh. Pandai kecek beri free payah gitu. Macam mana harga ni? Tapi RM7 tu standard lah. Tapi secret recipe berapa ringgit? Nasi goreng secret recipe RM23. Bukan nasi secret recipe Kuala Lumpur. Pada Kangsa. Je. Setengah saya. Pasal mak saya kalau nak makan secret recipe. Sudah. Payah macam ni. Dengan anak dia cok duit kot. Tapi maknanya dalam dunia ni ada benda kita bayar. Kita pun sama. Kita pergi pejabat pun sama. Masuk ikut department pun sama. Pintu masuk sama. Akaun sama. Duduk sebelah-sebelah. Tapi akhir bulan gaji beza. Ada benda kita bayar. Kita nak naik gaji, orang tengok value kita tinggi, orang bayar lebih. Ada nilai yang kita cagarkan. Syurga ni pun sama. Syurga ni mahal, jadi kita kena bayar. Bayarnya harga pada mujahadah lah. Dan subhanallah, tajuk hari ni adalah berkenaan dengan masa. Masa ni adalah modal kita bermujahadah. Kita dah cakap tadi nak beli syurga, mesti bayar ikut currency dia. Currency dia terletak pada mujahadah. Mujahadah itu modal dia adalah masa. Ada tenaga modal dia. Ada ilmu modal dia. Ada sihat modal dia. Apa lagi modal dia? Masa lapang. Dan masa adalah modal yang Allah berikan pada kita, yang hari akhirat esok Allah akan tanya. Ya, kata Nabi SAW. Apa modal-modal ni? La tazula qadam abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu 'anil arba'ah. Tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Hadis diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Yang berkata antara perkara yang akan ditanya esok di padang mahsyar sebelum boleh bergerak, kita cannot move even an inch. Cakap putih sikit lah. Kita tak apa cakap putih. Kita tak boleh gerak seinci pun, melainkan kita kena jawab 4 soalan. 4 soalan ni adalah 4 modal lah. Ya, benda ditanya adalah modal. Shareholder kan tanya, aku bagi kau modal banyak, mana profit? Oh, tak ada bos. Business as usual. As plus year. As plus year? Kita gaji besar-besar kenapa? Kalau bot itu marah kan? Risau, Ustaz janganlah suruh kecut perut saya. Dulu saya selalu juga sembang dengan bot. Termasuk juga buat meeting. Tapi dalam meeting, selalunya saya berlakon sikit lah. Tapi luar meeting, sebab kita imam, bot pergi imam, bot kat belakang kita imam. Luruskan soft. Bulat mata, tengok bot pula kat belakang. Luruskan soft. Tunjuk targing head syariah tu.
Tapi Allah akan tanya 4 soalan. Ni kita akan jawab dekat siapa? Dekat empunya modal. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an umrihi fi ma afna. Pertama sekali Allah akan tanya tentang umur. Umur itulah masa. Soalan pertama sekali kita akan jawab esok di padang mahsyar sebelum kita nak cerita nak dapat syafaat Nabi ni. Sebelum kita cerita, jumpa geng tak boleh cakap ni. Sebelum kita nak cerita, kita nak pergi cari Nabi minta syafaat. Sebelum kita nak pergi minum telaga kau, macam-macam cerita esok di sana. Tapi kita dulu kena qualify untuk gerak. Kalau tak qualify, tak boleh lah. Pertama sekali, an umrihi fima afnah. Tentang umur, mana digunakan. Dan barulah datang surah wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kata almarhum Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir Syria. Meninggal dah arwah. Meninggal baru tahun lepas kot meninggal. Tahun ni. Syekh Salah. Semasa saya belajar di Jordan tahun 2005 sampai 2008 2009 sempat mengaji dengan Syekh Salah. Daripada Mafraq pergi naik bas, pergi ke Amman, Taraki. Dia datang daripada Syria, kita daripada Jordan tak datang. Ada beberapa lecturer yang dipinjamkan daripada Syria pergi ke Jordan. Ada Syekh Mustafa Bura, ada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Syekh Mustafa Bura tu yang buat kitab Fiqh Manhaji yang jadi syllabus kat UAE tu. Tu dia buat. Maka sempatlah saya pergi Taraki dengan dia, tak lama pun. Masa tu saya Dr. Fatul Bari pun semua ada masa tu. Pergi tadah kitab. Dia kata Allah Ta'ala kaitkan lafaz al-asru dimiripkan dengan satu lagi benda yang kita kena perhati tengok. Dalam bahasa Arab, dia ada al-asru. Asru tu boleh diterjemahkan dengan waktu asar. Boleh diterjemahkan sebagai satu tempoh masa yang tertentu. Allah tak sebut wal waqti demi masa. Waktu tu lebih tepat kalau nak sebut direct translation. Waktu means time. Tapi Allah pilih perkataan al-asru itu mirip dengan satu perkataan lain iaitu namanya asir. Asir dalam bahasa Arab jus buah-buahan. Ya, jus buah-buahan. Asir tambah ya sebelum ra. Asir. Kalau kita pergi Mekah tu dia ada jual asir, tamarhin. Jus tamarhin. Siapa pernah pergi Mekah minum jus tamarhin? Oh ada ya? Tak ada. Tak pergi Mekah lama dah. Tamarhin tu asam Jawa lah. Tamarhin tu ya, asam Jawa punya. Oh sedap Ustaz asam tamarhin. Orang kat Malaysia minum dah. Asam Jawa. Dia kata, iya ke asam Jawa? Iya. Pergilah check. Cuma lain lah flavor dia. Tapi sebenarnya dia adik-beradik asam Jawa je lah. Tamarhin. Tapi nak ceritanya asir ini Allah miripkan, kata Syekh Salah, dimiripkan dengan masa supaya kita perhati tengok macam mana seorang petani menghasilkan jus buah-buahan. Jadi tidaklah dengan semudah kita select buah tu di pasar raya, kemudian kita basuh, kita potong, kita blend, siap satu jus, satu cawan. Tidak. Seorang petani, seorang peladang sebelum dia nak explore, belum nak invest masa, tenaga dia untuk buat tanaman, apalah, nenas ke, durian ke, harum manis ke, dia akan rancang. Selalunya dia akan tengok berapa bulan dia boleh ambil profit, 9 bulan ke 6 bulan. Lepas tu dia ada tanaman sementara, nak menunggu musangking tumbuh, dia ada tanaman pisang, tanaman nenas, tanah yang sama tapi dia boleh dapat hasil berkali-kali. Itu petani. Yeah. Dia bermula dengan melihat tapak semayan yang betul untuk diletakkan biji benih yang betul. Dia tak boleh tanam pokok durian dekat tanah gambus. Tak boleh. Tanah gambus sesuai untuk tanam nenas. Kita tak boleh tanam durian ikut SOP padi. Mati pokok durian tu. Kita tak boleh tanam padi ikut SOP durian. Tak makan beras kita. Kan? Tu dia kata padi banyak, beras tak ada. Macam mana? Ya. Ayam banyak, telur tak ada. Macam mana? Ya. Tapi nak macam mana itulah. Itu adalah tu orang yang menyembunyikan. Sebenarnya ada tapi tak perasan.
Jadi maknanya kita nak, seorang petani sebelum dia nak plot tapak semayan tu dia dah rancang. Jadi dia pun tanam biji benih tu, kemudian dia siram. Siram dia bukan boleh siram ikut dan je. Dia ada timing dia. Siapa sini yang ada ladang durian? Tak ada ya. Semua kerja je tak. Dari pagi sampai pagi dia kan. Dulu masih MCO pagi sampai pagi. Pagi pun meeting lagi. Ustaz tolong reply email. 2 pagi masuk email. Kita pun masa tu 2 pagi tengah macam-macam lagi lah. Masuk email 2 pagi. Kita terus respon. Okay. Ustaz pun respon juga. Kalau kita respon, dia yang kena balik lah. Pasal kita dah jawab. Petani, dia akan siram air ikut kadar yang tertentu. Dia tak boleh siram pakai pilih bomba. Siram. Kenapa? Haji, kenapa siram macam ni? Senang Ustaz. Saya supply air 3 tahun siap. Oh, kalau macam tu bukan pokok durian je mati Haji. Haji pun mati kalau saya bagi macam ni. Tak. Sikit. Tumbuh anak pokok. Dah dapat anak pokok, dia akan tembak racun. Racun pula kena ikut ulat apa? Ada ulat. Ulat meluncas, ada ulat. Macam-macam ulat. Dia pun tembak ikut kadar yang tertentu. Ini petani. Tembak untuk matikan insek tu. Tumbuh pokok. Lepas tu dia sangka kan. Macam kita pergi Cameron kan sangka tu. Siapa pernah pergi Cameron Island kan dia sangka tu. Saya duduk di New Zealand tu dia sangka the whole orchard tu dia sangka buah cherry. Saya duduk di New Zealand lepas habis Jordan, saya duduk di New Zealand 4 tahun. 9, 10, 11, 12. Kerja dekat Roxborough. Daripada Dunedin nak pergi ke Alexandra tu, dia akan singgah di nak pergi daripada Christchurch, daripada Dunedin nak pergi ke Queenstown, dia akan singgah di Roxborough. Roxborough ni tempat cantik. Cantik sangat buah-buah dia. Tuan-tuan pergilah. Kalau ada duit lebih sikit buat trip pergi sana. Jangan pergi saja buat daurah khatam hadis 40. Kita adjust lah. Nak jemput saya okey je. Tapi tiket sponsor lah. Pergi situ, dia sangka ada whole. Dia ada kebun kurma, kebun anggur, kebun apple. Yang paling mahal sekali cherry dia. Punya sayanglah tuan ladang ni dengan ladang dia pasang speaker. Saya tak tahu apa fungsi speaker tu. Speaker ni fungsinya adalah untuk berbunyi setiap 1 jam untuk halau burung yang termasuk dalam sangkar. Dia akan pasang lagu sedangkan diorang kata speaker ni diorang pasang lagu Michael Jackson halau tikus kat padi-padi kat India. Rupanya benda tu apply. Dekat New Zealand dia pasang punya tembakan. Bunyi tembakan untuk halau burung. Sayangnya dia dengan ladang dia. Dan kita pun sorting petik, masuk dalam bakul. 1 bakul tu bagi $5. Ada yang sorting untuk internal punya distribution. Ada yang pergi hantar ke Malaysia. Sebenarnya Malaysia ni yang bagus-bagus lah. Tapi bila kita tengok kat Malaysia ni, kita tengok sebelah mata lah. Aku dah rasa dah. Action lah sikit. Tapi nak ceritanya bagaimana seorang peladang dia sangat jaga tapak semayannya untuk tahu apa yang dia nak dapat lagi 5-6 bulan. Dan kata almarhum Syekh Salah, dia kata itulah masa yang Allah nak suruh kita tengok. Manusia akan rugi masanya kalau dia tidak ambil macam mana seorang petani melihat tapak semayannya dan apa yang bakal dihasilkan. Petani dia dah start end in mind dulu. Begins end in mind kan disebut dalam kitab, dalam buku apa? Kitab dalam buku apa? Chicken Soup of the Soul kan? Apa ke? Azib and Habib. Sebenarnya dah Islam sebut nama dah, Nabi suruh sebut nama dah. Tengok bagaimana seorang petani menghasilkan tapak semayan tu. Al-Asir. Dan tuan-tuan subhanallah, kita akan dipertanggungjawabkan tentang masa. Kalau kita minta setiap hari lepas sembahyang husnul khatimah, ya Allah aku nak mati baik, itu betul lah tu. Allah makhtim lana bi husnul khatimah wala taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Yang kita minta itu adalah result, outcome dia. Ya, natijah. Tapi semua itu tidak akan terhasil kalau kita tak bekerja ke belakang. Apa yang perlu kita buat? Nak dapat mati yang baik. Macam petani tadi dia check tapak semayan, apa perniagaan yang trending. So kita start balik bila kita minta mati yang baik.
Tak tahu lagi bila nak baik, nak mati. Mati yang baik faktornya adalah cara hidup yang baik. Oh, rupa-rupanya kalau kita nak dapat mati yang baik, kita kena invest pada cara hidup yang baik. Cara hidup tak baik, minta mati baik. Maksudnya kita skip the process. Kita hanya fokus pada outcome tapi kita skip proses. Kita ada raw material, kita tak ada proses, lepas tu kita harapkan produk kita baik. Dia takkan jadi begitu. Kita minta husnul khatimah selalunya dan mesti dimulai dengan husnul hayah. Mati yang baik dimulai dengan cara hidup yang baik. Minta, ya Allah, aku nak mati di masjid, ya Allah, aku nak mati di masjid. Tapi dia pergi masjid hanya sembahyang Jumaat sahaja. Daripada 5 waktu sehari kali 7 seminggu 35, yang dia pergi masjid hanyalah waktu sembahyang Jumaat sekali, nisbah 35. Probability berlaku tu 1 nisbah 35. Kalau kali 100, 3% je berlaku nak mati di masjid yang dia minta mati baik ni. Kan probability begitulah kan. 1 per actual tu 35 waktu kali peratus 100. 100 bagi 35, 3 lah. Oh, 3% je untuk dia dapat mati baik yang dia minta selalu pada Allah nak mati baik. Betul dah minta agar mati baik, tapi cara hidupnya tak baik. Minta mati di masjid tapi dia tak pergi masjid, tiba-tiba dia mati di masjid. Kita pun suspend. Kenapa dia mati di masjid Rupanya mati tengah curi tabung. Aduh. Jam. Penuh dengan curiga kita. Macam mana dia boleh mati kat masjid waktu duha ni? Rupanya dia tengah buat operasi curi tabung. Imam sergah, woi, takut cari anda mati tu. Tidak. Tapi kalau dia seorang yang baik, ya, dia seorang yang baik. Kalaulah dia tak dapat mati di masjid pun, kita anggap dia mati baik. Mati baik ni apa? Mati baik mati di masjid. Mati baik mati pada hari Jumaat. Ya, itu sinonim kita lah. Mati baik tu kita nak mati dalam keadaan sujud yang terakhir. Jadi bila kita minta mati yang baik ini, yang kita dah start dengan end in mind ini, maka kita kena pastikan ada probability berlaku tu tinggi. Jadi cara hidupnya mesti baik. Kalau dia cara hidup baik, mati hari apa pun kita akan anggap dia mati baik. Sebab dia baik. Islam ajar kita untuk minta yang baik. Lalu kita tinggikan kebarangkalian untuk berlaku itu dengan tingkatkan kekerapan. Buat ibadah yang baik. Tuan-tuan, nak membolehkan seseorang itu boleh buat baik tanpa disuruh salah, nak jadikan dia sebagai satu tabiat, apa faktor dia? Mati yang baik, faktornya adalah cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik, apa faktor dia? Yang menyebabkan dia boleh selalu konsisten, boleh istiqamah dalam ketaatan. Tidak lain dan tidak bukan, dia telah pun memiliki pemikiran yang syurgawi. Mindsetnya dah syurga dah. Gitu. Dia start balik dengan mindset kita lah. Dan mindset ini Nabi SAW adalah orang yang paling hebat dalam memplotkan mind mapping sahabat. Sahabat pada ketika itu baru hijrah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah. Tapi Nabi bagi apa tuan-tuan? Nabi kata, la tuftahannal Qastantiniyah. Korang ni semua akan buka Roman Empire. Constantinople itu adalah center of Roman civilization. Yang memang tak boleh nak kalahkan. Bukan cerita umat Islam. Parsi pun susah nak pergi Istanbul. Tapi Nabi letakkan, mapkan minda sahabat Roman Empire. Tuan-tuan tahu bila Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Roman Empire? Bila? Jangan tanya, saya kena banyak tanya pasal sebab staff takaful dia macam ustaz juga. Bila ke Istanbul dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Kita ambil lah berapa ratus tahun nak sampai tu. Sebut ratus je. Ratus. Alah, tuan-tuan carilah sendiri. Saya ada lah tu. Senyap je. Saya tahu. Ya, syarah training mesti ada maklumat-maklumat ni. Saya pergi semua. Berapa ratus tahun lah saya ambil. 800 tahun lepas Nabi SAW sebut, barulah terbukti dan terbutir la tuftahannal Qastantiniyah. Itu tapi cara Nabi map
minda sahabat untuk pergi ke sana, dan Islam tak tunggu lama untuk mencetak kemenangan lawan Rom. Berlakunya perang Mu'tah dan perang Tabuk. Dua peperangan back to back. Perang Mu'tah pergi bukan nak perang pun. Pergi untuk menuntut bela di atas kematian duta umat Islam yang dihantar ke Basrah, dibunuh oleh orang Arab sendiri. Tapi sampai di sana, di Mu'tah, Arab itu adalah tali baut Roman Empire. Yang mana Roman Empire station di Mu'tah 200,000 orang. Umat Islam pergi 300,000 je. 3,000 lawan 200,000. Maksudnya apa? Game over. Habis ya. 200 lawan 3 orang. 3 orang lawan 200. Kalau satu lawan satu, seorang ada senjata, seorang tak ada senjata pun, kita dah anggap berat sebelah dah. 3 lawan 200. Dalam keadaan umat Islam hanya pergi nak jumpa orang Arab tu. Kenapa bunuh duta kami? Terpaksa berhadapan dengan segerombolan pasukan Rom yang dah station di Mu'tah. Mati beberapa orang sahabat, antara Ja'far At-Tayyar. Tuan-tuan pergi ke Jordan, boleh pergi ke Tua Jordan, pergi Mu'tah, ke Karak, boleh tengok bagaimana cerita-cerita sahabat mati di Mu'tah, yang mana Nabi SAW digambarkan. Nabi tak pergi, sebab Nabi masa tu tengah sibuk dalam urusan peristiwa Fathul Makkah. Nabi digambarkan, Nabi berdoa, ya Allah selamatkan mereka. Beberapa orang sahabat yang hebat meninggal dunia, Nabi sedih. Maka disitulah Khalid Al-Walid telah mainkan peranan untuk selamatkan seluruh pasukan Islam patah balik dengan selamat. Peperangan Mu'tah, peperangan yang masuk ke dalam battlefield, kemudian patah balik dengan selamat. Sebab 3,000 lawan 200,000 bukan kalahkan, tumpaskan semua, tidak. Bawa balik dengan selamat. Sebab tak ada prepare. Dan berjaya. Khalid Al-Walid berjaya buktikan dia mampu buat. Dialah yang telah mengalahkan umat Islam dalam peperangan Uhud. Jadi dia balas balik dengan kehebatan dia memimpin pasukan tentera Islam keluar daripada medan Mu'tah. Itu sebagai Khalid Al-Walid. Tapi dia meninggal bukan di medan perang. Ya, dia seorang yang bijak berperang. Berlaku perlawanan timbal balas kerana Roman Empire rasa tercalar, jadi dia nak lawan kali kedua. Berlaku perang Yarmouk. Tuan-tuan kena ambil ini puan-puan cerita perang Yarmouk, perang Tabuk. Perang Tabuk juga lawan Rom. Perang Yarmouk juga lawan Rom, tapi masa tu dah zaman lain lah. Perang Tabuk lawan di Arabic Peninsula. Pak Tabuk ni lebih kurang dalam 500 km daripada Madinah. Kalau Mu'tah lebih kurang 1,000, lagi jauh. Dan dalam perang Tabuk, tuan-tuan, Rom tak datang. Sebab apa? Sebab dia orang takut. Dalam perang Mu'tah, Nabi tak join pun mereka kalah. Bayangkan kalau panglimanya datang, lagilah mereka bungkus. Jadi secara psikologi mereka dah kalah awal dah. Tapi apa yang nak disampaikan adalah bagaimana Nabi SAW boleh berjaya transferkan blueprint baginda SAW kepada para sahabat. The first generation ini semua memiliki blueprint Nabi SAW. Pergi perang ni nothing. Blueprint yang mahal. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik kurun aku kerana aku berjaya transferkan blueprint aku pada minda mereka. Mereka tak ada masa untuk comfort-comfort, tak ada. Mereka melihat Nabi SAW tidur di atas pelepah tamar yang dihimpit-himpitkan. Bila Nabi bangun tidur, berbekas badan Nabi, Umar menangis, ya Rasulullah, kenapa kau pilih untuk hidup serba kedhaifan seumpama ini? Kau tidak melihat ke Rom dan Parsi memuliakan raja-raja mereka? Maka Nabi tersenyum melihat Umar. Wahai Umar, dunia ni tak ada apa-apa pun untuk kita. Ya. Sahabat, biasalah sahabat ni manusia biasa, dia juga terkesan dengan dunia. Nabi SAW cepat bagi wake up call, bangun. Itu bagusnya Nabi SAW pada ketika itu, dia cepat bagi wake up call. Sahabat seronok dah pada ketika itu, kumpul harta. Lalu bila tengok nak sahabat-sahabat dah kumpul harta, dah seronok, tak nak pergi berjuang, tak nak pergi keluar ke perang, dah macam berat je. Nabi SAW bawa para sahabat masuk ke dalam pasar, dan Nabi tengok ada satu sudut itu nampak bangkai kambing. Nabi angkat bangkai kambing itu. Nabi angkat, Nabi kata, wahai sahabatku sekalian, siapa kalangan kamu yang nak bangkai kambing ni? Kambing tu kurus. Nabi angkat telinga. Dalam riwayat mengatakan Nabi angkat telinga kiri kambing, anak kambing. Maka sahabat
berkata sambil seluruh, ya Rasulullah, in kana hayyan kana aiban. Kalau kambing ni hidup pun kambing ni aib sebab dia kurus. Kita bangsa yang Rom dan Parsi dah mula buka mata. Takkan nak makan kambing kurus, kambing gemuk ah. Macam itulah seluruh sahabat dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, wallahi demi Allah, sesungguhnya kecintaan kalian kepada dunia pada saat ini lebih rendah martabatnya di sisi Allah Ta'ala berbanding pandangan kalian kepada kambing ni. Dahlah kambing tu bangkai, kurus, in kana hayyan, kalau hidup pun kami tak nak, kurus. Maka Nabi bagi wake up call, bangun. Apa yang kita sedang fokus ni adalah pada bangkai yang kambing ni. Di sisi Allah Ta'ala tak ada apa, Allah boleh bagi lebih. Nabi plotkan mindset sahabat untuk memiliki mindset syurgawi. Jadi bila Nabi letakkan mindset syurgawi, pergerakan sahabat jadi sangat kemas dan betul. Ya. Kita nak buat taat, tuan-tuan, kita boleh fokus pada fizikal, gerak, tapi penat. Melainkan kita cetus mahu taat. Ya, mampu dengan mahu ni dua benda yang berbeza. Kita mungkin mampu tapi tak mahu. Ada orang mahu tapi tak mampu, tapi dia akan usahakan sampai dia mampu. Ya, bukanlah physical strong itu mesti tanda dia boleh taat lebih, tidak. Saya ceramah di sebuah masjid, saya jarang jumpa Abang Sado. Setakat ni tak jumpa lagi Abang Sado. Kalaulah kuat itu tandanya boleh taat lebih, Abang Sado je, sah pertama. So kalau nak sembahyang pun kena jaga penjarakan sosial, pasal dia ada wing. Allah Akbar. Nak allocate wing dia setengah saf dah. Kalau kena gigi patah tu. Dah. Tapi so far Abang Sado tak ada lagi lah. Abang tidur insya-Allah. Abang tidur kita boleh nego lagi lah. Abang tidur, abang sandar. Di masjid tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya, bukan physically fit itu jaminan untuk manusia boleh taat. Dia pergi masjid, kadang sakit lutut. Lutut sakit, urut, lutut. Pinggang sakit, urut, pinggang. Sakit mengaji, sakit. Datang masjid pukul 5.30 berjalan. Oh, nak tumbang. Sakit lutut. Ya? Tak apalah. Mungkin sebab masa muda, dia tak kisah lutut tu. Bila dah tua ni, ustaz jagalah lutut masa muda saja. Nanti jadi macam pakcik ni, dah sakit lutut. Tak apalah pakcik, kalau saya sampai masa pakcik kan, saya pun cakap benda yang sama. Jaga lutut. Tapi mana maunya. Tengok bola 50-50, pergi juga. Mesti pergi juga punya. Jiwa kental. Ya. Tapi subhanallah, manusia boleh taat bukan kerana dia mampu taat, tetapi selalunya diberikan kemampuan itu kerana dia mindsetnya telah pun pergi dulu. Jadi Islam ajar kita untuk map minda kita untuk mati baik. Mati baik faktornya adalah amalan mesti baik. Amalan baik disumbang daripada ada pemikiran yang nak ke syurga. Kalau kita nampak sebab kita nak buat itu adalah asbab ke syurga, kita tak akan fikir panjang dah. Mak kita telefon, Man balik sekarang Man, mak nak pergi hospital. Okey mak, cancel semua meeting, mak panggil sebab mak adalah pintu syurga. Tuan-tuan nampak apa yang berlaku di Palestin. Kenapa mereka sanggup stay di Gaza? Kerana mereka tahu hanya perlukan sebiji peluru untuk sampaikan mereka ke syurga. Apa lagi nikmat yang boleh, apa lagi benda dunia yang boleh lawan dengan nikmat pergi syurga? Tak ada. Kalau pergi ke selatan Gaza pun kena bom, kalau stay pun kena bom. Dia back stay, hanya satu peluru untuk hantar ke syurga. Dan ibu-ibu di sana mendambakan agar anaknya mati syahid. Sebab mindsetnya adalah syurga. Ya. Bagi seorang anak, kita mungkin jihad kita berbeza. Jihad kita pada mak dan ayah. Ya. Bagi isteri, jihad dia kat mana? Apa pintu syurga bagi isteri? Kawannya ya. Suaminya lah. Ya. Kalau nampak suami itu pintu syurga bergerak, balik kan? Dekat je dengan suami. Kenapa dekat-dekat ni? Awaklah pintu syurga saya. Tengok je. Abang gimana malam ni? Abang game bola. Nak ikut? Kenapa nak ikut? Nak dekat dengan pintu syurga. Suami dah tak senang duduk dah. Sudah. Ada rahsia dah bocor ke ni? Nak ikut? Abang nak pergi mancing nak ikut tak? Nak ikut? Susah macam ni. Tak, awak dah, saya dah redha dah. Awak stay je kat rumah. Tapi kalau kita nampak itu pintu syurga,
yang lain jadi mudah. Baik, apa faktor yang menyebabkan manusia mudah untuk buat kerja ataupun fokus pada syurga? Dia mesti ada faktor dia. Dia akan tiba-tiba, jadi baik. Tidak. Mati yang baik dimulai dengan aktiviti ibadah yang baik, aktiviti yang banyak. Aktiviti yang banyak ni selalunya dimulai dengan akal yang dah mindset nak ke syurga dah. Mindset ke syurga ni, apa faktor yang menyebabkan dia boleh fokus pada syurga? Fokus dia betul-betul terjaga. Kerana apa? Kerana dia telah didampingi dengan kawan-kawan yang baik-baik. Ya? Kita kena invest pada kawan-kawan. Kalau kita tak ada kawan yang baik, kita kena start cari kawan. Tapi saya ingat semua kerja kat sini baik dah. Ya. Alhamdulillah dah. Ya. Syukur dah. Susah dah nak cari tempat kerja macam ni. Ada surau, ada Kuala Lumpur. Penuh Kuala Lumpur ni. Saya kalau ceramah tempat lain, alah seorang. Itu pun JK. Ini penuh, Masya Allah, hebat. Tahniah Syariah Department. Selalunya disumbangkan oleh kawan. Sebab tu kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini akhi. Manusia itu di padang mahsyar dibangkitkan ikut iman saudaranya. Dan disebut dalam hadis yang lain, falyanzur man yukhalil. Maka berhati-hati siapa yang kau selalu berdampingan. Kerana hobi kawan itu juga akan jadi hobimu. Rahsia kawan itu juga akan jadi rahsiamu. Maksiat kawan itu juga akan jadi maksiatmu juga. Kita kalau nak anak kita hafal Quran, kita hantar ada sekolah apa? Sekolah tahfiz lah. Supaya dia ada kawan yang hafal Quran dan cikgu-cikgu yang hafal Quran, yang suruh dia ajar Quran. Kita suruh anak kita hafal Quran tapi hantar sekolah biasa. Dia boleh hafal Quran ikut didikan kita, tapi susah. Sebab kawan-kawan dia main lato-lato je. Dia tak boleh hafal Quran pasal lato-lato. Dia pun stres. Kita pun stres. Kita nak buat kerja, kawan ajak sembang. Kita buat kerja, kawan ajak sembang. Kau tahu tak? Apa dia? Manchester menang semalam. Manchester menang. Maguire score. Langsung tak nak celebrate. Pasal Maguire tu satu buat salah je. Bila dia buat baik, macam tak ada apa-apa je. Sendu je. Tak apalah, pasal saya bukan MU. Saya Chelsea, lagi ke bawah lagi. Tu lagi stres tu. Ajar. Tukar tim. Tukar tim. Siapa yang atas kita sokong. Senang. Always win. Tuan-tuan, kawan yang baik ini Nabi dah bagi warning dah. Sebab apa sahabat menjadi sangat hebat. Kualiti yang paling tinggi kerana sahabatnya adalah Rasulullah SAW. Dan kena hati-hati juga. Kalau kita nak pilih kawan ataupun kita bersama dengan orang-orang, kadang-kadang tak sama nilai. Value tak sama. Bila we talk about value, nilai, dia tak akan ada sama. Kalau kita di timur dan di barat pun value-nya berbeza dah. Kalau kita pergi barat panggil bapak dia dengan namanya. Morning John, morning. Have you taken your breakfast? No. Yourself? Not yet. Kita kata kau panggil bapak kau John je. Kau ajar punya anak. Yeah. Kita pun, good morning uncle. Uncle, I'm not married to your auntie. Call me John. Umur dia lah 70 dah. Morning John. Morning. Kita pula rasa berdosa panggil pakcik John dia. Kita bawa value yang sama balik Malaysia. Sudah. Ya. Bapak kita Rahman. Assalamualaikum Rahman. Waalaikumsalam. Kau balik Amerika lupa bapak ya. Pagi tu tak sarapan, saya ingat kita makan tanah. Kau sini tak? Tuan tanah ni makan sekarang. Sebab nilai value ni tak sama. Di barat mungkin sebut nama bapak tu beza, kita di timur lain. Kita duduk dalam satu kampung yang mana kampung ni semua buang sampah dalam sungai. Kita kata kenapa buang sampah dalam sungai? Memang kena buang sampah dalam sungai. Sebab sungai lah tempat tolak semua sampah. Sebab lori sampah tak datang sungai. Sebab dia kat bandar je. Jadi kita hantar sampah ni ke sana dengan sungai. Ya tak ya juga, pasal sungai ni hulu ni air dia berderah. Letak apa pun semua jalan. Bila kita pergi bandar, kita tengok sungai di bandar sumbat. Kita kata ni dah kenapa? Ini orang kampung lah ni buang sampah dalam sungai. Barulah kita trigger, nilai dah berbeza. Di kampung buang sampah memang di sungai. Tapi di bandar dia salahkan orang kampung buang sampah di dalam sungai. Ya. Nak membolehkan kita jadi baik, mindset yang baik,
Kita kena berada pada suasana yang kawan-kawan yang baik. Dan kawan-kawan yang baik ini juga dia mesti ada certain value yang mesti diukur baik tu apa. Yang berpindahnya kita daripada kampung ke bandar ni lah dipanggil learning process. Kita belajar. Kita belajar, pergi ke bandar belajar. Oh, rupanya salah. Oh, rupanya betul. Makin lama kita belajar, makin tinggi nilai je. Nilai tu naik. Ya, samalah kita di pejabat. Lagi banyak kerja multitasking yang kita tu, lagi tinggi nilai kita, lagi senang orang nak promote naik. Sebenarnya kita naik ni bukan sebab kita lagi handsome, tak. Ya. Sebenarnya orang nampak value pada diri kita pasal kita boleh deliver tugas. Kita tahu nak handle stress. Kita tahu buat kerja. Ya. Kita masuk kerja je orang tengok IQ. Tapi bila masuk kerja, orang tak tengok IQ dah. Orang tengok kita punya emosi. Macam mana kita urus stres, macam mana kita urus sahabat, macam mana kita urus bos, macam mana kita urus kerja. Kita punya emotional quality tu dah makin tinggi. Ya. Itu dia panggil proses learning, belajar. Dan kita akan jadi takut pada benda yang kita jahil. Ya. Kita tak tahu jadi kita takut. Ya ke? Boleh ke? Ya ke? Boleh ke? Sebab kita jahil. Kita kena ada tingkatkan ilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Siapa nak dunia kena ada ilmu, siapa nak akhirat kena ada ilmu, siapa nak kedua-duanya kena ada ilmu. Jadi saya ulang balik, bila sebut tentang masa, ini bercerita tentang pengurusan daripada semua serba-serbi kehidupan untuk menghasilkan natijah yang baik. Nabi SAW map minda sahabat untuk kejar syurga. Maka seluruh tindakan sahabat menjadi kemas. Sampailah Islam bertapak di tanah Melayu ini kerana blueprint Nabi itu berjaya ditransferkan daripada generasi ke generasi. Sampailah Islam di tanah Melayu. Kalaulah blueprint itu tak sampai, Portugis yang sampai dulu. Kan Portugis datang bila? 1511. Saya tak tahulah nama saya apa. Ya, mungkin kalau Portugis datang sebelum Islam, mungkin kita Islam tapi nama lain lah. Mungkin saya Ronaldo lah saya ingat. Pak Din mungkin Roberto Carlos lah, pasal dia hebat sikit. Tuan-tuan, maka mari sama-sama kita tingkatkan kualiti. Masa ni Allah bagi ikut masing-masing. Kita tak sama masa kita. Masa kita tak sama. Jadi pastikan masa kita ada ni kita betul-betul fully utilize. Yang kita betul-betul adjust supaya ianya memberi hasil macam mana petani nampak. Di akhir nanti aku nak kaut banyak ni, berapa kilo musangking, berapa kilo harum manis, berapa kilo timun, cili. Kita kena ada falsafah seorang petani bila dikaitkan dengan masa dan juga kerja yang kita ada. Wallahualam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama-sama kita ambil iktibar. Dan di kesempatan ini juga tuan-tuan, mari sama-sama kita mendoakan sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian yang berat. Tidak lain dan tidak bukan, Allah Ta'ala sedang distributekan tiket syurga kepada mereka. Kita yang dapat isyarat, kita yang kena bertindak. Mereka dah kena dah, kita tak kena. Kita dapat isyarat. Kita bawa kereta pelan-pelan ataupun bawa kereta laju-laju, ada orang bagi high beam. Kita yang kena take action, slow down the car. Kita nampak ada roadblock, check lesen. Itu semua isyarat yang kita kena ambil tindakan. Kita nampak ada orang kena saman, dia dah kena saman. Kita belum kena saman, kita yang kena ambil action. Kita nampak apa yang berlaku di bumi Gaza, di Palestin. Kita yang kena ambil tindakan menjadi manusia yang lebih taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyumbanglah sehabis baik apa yang kita mampu. Mudah-mudahan di saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh jawab macam mana burung pipit melepaskan air daripada paruhnya ketika melihat Nabi Ibrahim AS dibakar. Memang air itu tak boleh padam pun dengan air yang dia bawa. Memang api itu tak boleh padam pun dengan air yang dia bawa. Tetapi ada alasan dia nak jawab depan Allah Ta'ala. Aku buat sesuatu. Daripada tiada apa-apa, sesuatu jugalah aku buat. Ya. Wallahu a'lam. Aku lumada tasma'un. Aku qawli hadha wa astaghfirullah nadib li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf tuan-tuan.